oleh para guru dalam pengajian kita di masjid ni. Dia kata dalam pengajian ni yang pertama sekali ialah keberkatan. Nombor 3, nombor 4 ilmunya. Sebab kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu daripada pukul 8 kita start pukul 7.57 tadi. Pukul 7.57 tadi kita start sampai pukul 8.42. Kalau patah yang kita boleh pulang balik selepas habis. Kalau yang sekali tak pernah dia boleh tengok. Kalau yang beladah je, itu tak kira yang cerah-cerah, dia kejap dia tengok muka ustaz tu dia nampak belakang. Lepas tu dia nampak ustaz tu dia belakang balik. Kejap, kadang-kadang kejap dia nampak mata tu tengok dalam. Dia pandang apa tak tahu, dia tengok tu dalam. Apa yang dia nampak, apa yang dia tengok, apa yang dia bayang kita tak tahu. Sama, saya pun pernah duduk di depan kan. Kita sama-sama belajar. Ya. Dalam banyak-banyak apa yang kita tahu, sikit. Tapi yang kita pentingkan dalam majlis ilmu ni dan berkata. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi sebut pasal orang yang berilmu ni, orang yang menuruti jalan menimba ilmu ni, malaikat dan seluruh makhluk di langit dan di bumi mendoakan. Siapa-siapa yang duduk dalam majlis ilmu, malaikat, makhluk di langit dan di bumi. Betul, kita tak tahu berapa banyak makhluk di langit, tapi berapa banyak makhluk di bumi ni tuan-tuan. Ikan-ikan, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendoakan orang yang menuntut ilmu. Yang berada dalam majlis ilmu ni, semua makhluk di bumi ni mendoakan. Bayangkan. Sebab tu kita duduk dalam majlis ilmu ni, yang pertama sekali kita nakkan keberkatan. Yang keduanya kita nakkan peningkatan. Dan yang ketiganya kalau ada pertambahan dari segi ilmu untuk meningkatkan keimanan, insya-Allah. Jadi kita akan sambung perbincangan berkaitan dengan 40 hadis penawar hati minggu lepas ni. Yang sebelum ni, dalam pengajian yang sebelum ni kita bincang pasal hati je, tentang kepentingan menjaga hati. Itu hati ni tempat jatuhnya pandangan Allah, kan? Hati ni tempat jatuhnya pandangan Allah. Kalau hati dia bersih, pandangannya tepat ikut kehendak Allah. Tapi kalau hati dia kotor, dia akan dicampuri oleh perkara-perkara yang lain. Kalau hati dia bersih, pandangan dia tepat ikut kehendak Allah. Keputusan yang tepat, penglihatan yang tepat, percakapan yang tepat, pendengaran yang tepat, dan semua aktiviti yang apa yang dia buat tepat ikut kehendak Allah. Apa-apa yang berlaku difaham, semuanya ikut kehendak Allah. Tapi kalau hati ni kotor, kan, tak dapat nak ikut kehendak Allah. Orang yang ikut kehendak Allah ataupun orang yang hatinya bersih, dia boleh menerima nasihat walaupun daripada orang yang lebih bawah daripada dia. Orang yang hati dia tidak bersih, dia tak boleh nak terima nasihat daripada orang yang bawah daripada dia, kan? Ataupun yang seperti mana yang kita sebut sebelum pada ni, orang yang hatinya bersih, jiwanya besar, datang macam mana musibah pun dia boleh tahan. Tapi orang yang hatinya sempit, nauzubillah, datang musibah kecil je tapi dia tak boleh tahan. Ada orang diuji dengan ujian yang sangat hebat. Siapa yang paling hebat diuji? Yang paling hebat diuji ialah Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling dikasihi Allah Ta'ala uji yang paling besar. Dari yatim sebelum lahir, umur 6 tahun yatim piatu, membesar dengan bapa saudara, membesar dengan datuk. Ketika mula menyampaikan dakwah ditentang oleh kaumnya sendiri, bapa saudaranya sendiri. Bapa saudara yang menyambut kelahiran dia, yang menentang perjuangan dia, dakwah dia. Isterinya meninggal dunia ketika berdakwah. Diusir ataupun bukan diusir, berhijrah daripada Mekah ke Madinah 450 km jauhnya, berdakwah sehinggalah ke akhir hayat. Manusia yang paling kuat diuji. Tapi demikian Allah Ta'ala jadikan orang yang beriman, para sahabat juga hatinya besar, hatinya lapang, hatinya bersih. Datang cubaan, datang dugaan, dia boleh sabar. Macam kita buat perbandingan kan, kalau orang kat Mekah, kita selalu sebut benda ni, orang kat Mekah kalau slipper dia hilang, dia bukan syukur, dia Allah ni ujian, Allah kan, dia rasa macam ni ujian, astagfirullahalazim, zikir dia banyak. Tapi kalau hilang kat Masjid Bandayu ni, kuanjak. Beza bila hilang dekat Mekah dengan hilang dekat Masjid Bandayu lain.
Kalau dekat Masjid Haram berlanggar, bersesak kan. Bersesak tu, nak pergi ke masjid tu bersesak, balik bersesak, peluh. Ada yang panas, ada yang sejuk. Tahan tak? Tahan. Macam mana susah pun dia pergi juga. Ada yang hotelnya 1 kilometer, bertapak jalan. Cakap lo kat sini beratur nak tulis nama. Baru beratur tulis nama kan. Tu tak kira yang pegawai masjid dia potong queue lagi. Pahal dia potong ni. Pegawai dia potong queue, orang lain semua kena beratur kan. Itu dah tak boleh. Kuancak depa ni kan. Ini rumah Allah ni, beraturlah sama-sama. Nah, mungkin dalam hatilah saya tak pernah dengar lagi kan. Ataupun bukan masjid ni lah, masjid tempat lain. Ada je bergaduh-gaduh, rebut-rebut. Ya Allah kan. Dia sebenarnya kalau macam masjid kita ni, bila tak dapat tu tak apa. Kalau masjid lain tu dijemput pun tak pergi. Cuba bayang. Ada masjid tu dijemput pun tak pergi. Kota dia 40. Kota masjid tu bila dibuat 1/3 dapat 60 je. Jadi dia bahagikan kampung. Kampung pun tak ramai. Dia bahagikan kampung pada 3 bahagian. Ikut 3 minggu. Minggu ni. Tak cukup 20 orang je datang. Nasib baiklah orang yang degil datang juga. Jadi penuh lah 40. Kalau orang yang degil tetap datang, alamat tak penuh lah. Tapi bergaduh-bergaduh sebab perkara yang sikit jadi besar-besar. Sebab apa? Na'udzubillah, mungkin ada masalah dengan hati. Tak cakap orang lain, cakap pada diri sendiri kan. Kalau ada masalah sikit, kita dah melenting. Tu masalah tu sebenarnya datang daripada mana? Masalah tu datang daripada hati. Apa-apa masalah sebenarnya berpunca daripada hati kita. Jadi hadis yang pertama, An Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Daripada Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berganjak lagi kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, sehingga terlebih dahulu ia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskannya, dan akan ditanya tentang ilmunya untuk apa ia melakukannya, dan akan ditanya tentang hartanya dari mana ia memperolehinya dan untuk apa dibelanjakannya, dan akan ditanya tentang tubuh badannya untuk apa dibinasakannya, yakni digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, rasanya sulit sekali pertanyaan di atas untuk dijawab. Namun pada hari itu segala pertanyaan itu mesti dijawab dengan jawapan yang baik dan benar. Kita pasti akan berkata benar pada waktu itu. Jikalau mulut cuba berdusta, maka Allah Ta'ala akan menguncinya dan mempersilakan anggota badan yang lain pula untuk berbicara. Maka kaki, tangan dan seluruh anggota badan akan berbicara dengan benar untuk mengakui segala apa yang pernah dilakukannya sewaktu di dunia dahulu, seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat 65 yang berbunyi, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkata-katalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksi di hadapan kami kaki-kaki mereka terhadap apa yang dahulu telah mereka lakukan. Surah Yasin ayat 65. Maka sudahkah kita bermuhasabah? Sudahkah kita menghitung diri sebelum diperhitungkan di hadapan Allah Ta'ala kelak? Kalau sudah, teruskan dan bersyukurlah. Kalau belum, berbuatlah demikian sebelum terlambat. Ini hadis yang pertama, penawar bagi hati, yang disusun oleh Tuan Guru Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, ataupun Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Dia mengasaskan pondok di Derang, Kedah. Jadi hadis yang pertama tentang penawar hati ni cerita apa? Cerita pasal hari kiamat. Tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang 4 soalan. Ni cantiknya untuk menawarkan hati kita ni, untuk merawat hati kita ni, kita kena banyakkan fikirkan tentang akhirat. Sebab dunia ni sekejap, dan apa-apa masalah dunia ni dia akan tamat. Dia tak lama. Apa-apa masalah di dunia ni dia akan tamat. Apa pun masalah dia tak akan bawa sampai ke kubur. Tak ada manager bank, dia bila dah mati orang minta dia sign lagi, tak ada dah.
Dia punya sign tu berkesan bila dia hidup lagi. Kalau dia dah mati, sign dia tu tak ada makna. Walaupun boleh chop dengan tangan dia, kalau dia dah mati tak ada dah. Kita, nama kita kalau dah mati, kita daftar je, habis akaun kita semua dibekukan, semua harta kita tu dah tak ada dah. Tak ada pun nama kita. Kecuali anak-anak kita tak tukar lagi tanah kan. Nama ayah lagi, nama atuk lagi kan. Tapi sebenarnya hakikat tu, tanah tu bukan kita punya. Patutnya dipusakakan, diwariskan. Jadi bila kita cerita tentang akhirat, Nabi sebut satu hadis yang disebut ialah soalan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap anak Adam. Pertama, soalan yang ditanya ialah tentang umur, ke mana dia habiskan. Ni tuan-tuan, kita ni sekarang ni kita masih hidup. Saya suka dengan perkongsian oleh ada seorang ustaz, dia sebut pasal rezeki manusia ni tertentu. Rezeki manusia ni tertentu. Termasuk dalam rezeki itu ialah makanan, termasuk dalam rezeki itu ialah apa-apa yang kita dapat, dan termasuk dalam rezeki itu ialah oksigen. Jantung yang berdegup ni sebenarnya dia adalah rezeki. Darah kita ni adalah rezeki. Kita ada sekian darah yang akan kita guna sepanjang hidup kita ni. Kita ada sekian oksigen yang kita akan guna sepanjang hidup kita ni. Lepas tu ada orang dia tiba-tiba mati je. Dia tiba-tiba je mati. Sebab apa? Dah tak ada dah oksigen yang tercatat atas nama dia. Macam air ni kan, air ni walaupun di hidang untuk saya, belum tentu lagi dah saya punya. Sampailah saat saya tuang, saya minum, baru dia jadi saya punya. Tapi bila saya pegang, belum jadi lagi. Tapi kok mana pun dah tahu dah siapa punya ni. Mungkin penceramah akan datang, mungkin ulat-ulat, mungkin pokok-pokok. Tak guna pun kan. Kita beli ayam goreng tadi beli ayam goreng, kita bawa balik, kita beli ayam goreng, ayam tu dah tentu dah siapa punya. Kita kan suka beli tight dengan drumstick. Kan, kita suka kalau beli ayam, kita nak tight dengan drumstick. Kalau boleh kita nak yang tight, anak kita bagi drumstick. Sampai rumah dah tentu dah tight tu siapa punya, drumstick tu siapa punya, dah tercatat sejak azali. Patutnya kita ni tak berebut dah tight dengan anak-anak sebab drumstick dah ada. Tapi bila balik-balik rumah, tengok anak kita nak yang tight tu, jadi kita terpaksa ambil yang drumstick tu. Kita nampak seperti macam berebut, ya anak kita ni kenapa dia ni, tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah tentukan, hari ni kamu tak akan dapat makan tight, kamu dapat makan drumstick je. Tuan-tuan faham ke tuan-tuan? Tight dengan drumstick tu apa? Tight dengan drumstick ni satu bahagian, tight ni pinggul, dia paling banyak lemak. Dengan drumstick tu peha, dia peha dengan pinggul tu bercantum. Jadi ada orang dia tak suka makan drumstick, dia suka makan tight. Tapi itu kita punya perancangan, Allah Ta'ala dah tentukan. Macam tadi kita sebut pasal oksigen. Oksigen dah tentu dah banyak ni. Kita akan hirup 40 kg oksigen, contoh seorang ni. Bila dah cukup 40 kg, carilah tak ada oksigen dah. Atas nama Farid dah tak ada oksigen, masa tu Farid mati. Masa tu kita cuba bernafas, dah tak ada oksigen, mati dah. Air yang terhad untuk kita, ini banyak air, yang sekian banyak air yang kita akan gunakan. Macam ada orang bila kena tembak tak mati pun. Sebab apa? Sebab ada lagi oksigen untuk dia. Rezeki untuk dia tu belum putus. Tapi bila dah sampai ni setakat ni je rezeki kamu, habis. Nyawa kita pun akan tamat. An umurihi fima afnah, tentang umur ke mana kita habiskan. Sekarang ni kita masih ada umur. Allah Ta'ala bagi kita umur, masih hidup kan. Jadi sepanjang kita hidup ni, ke mana telah kita habiskan. Dalam banyak-banyak selalu kalau rakan-rakan daripada tabligh selalu cakap kan, kita Allah Ta'ala bagi 24 jam. Berapa minit yang kita guna untuk ingat Allah? Sungguh-sungguh ingat Allah. Allah Ta'ala bagi kita 24 jam. Berapa minit yang kita guna betul-betul untuk ingat mati? Allah Ta'ala bagi kita 24 jam. Berapa minit yang kita guna untuk zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala bagi kita 24 jam. Berapa minit, berapa kali yang kita selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Kalau kita fikir betul-betul kan, banyaknya masa kita buat apa tak? Daripada pagi sampai ke petang, apa benda tak kita buat? An umuri fima afnah wa an ilmihi fima amila fih, dan tentang ilmunya, ke mana telah dia manfaatkan, ke mana telah dia gunakan ilmunya. Tuan-tuan, ilmu ni penting. Kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, kita kan ada ilmu.
Tapi kalau ada ilmu je tidak amal, tidak bermakna, kan? Al-ilmu bila amal kasyajarati bila thamarat, kan? Itu pepatah Arab. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah, tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena ada ilmu, dan tak cukup dengan ilmu, kita kena amal. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Yang menariknya tentang harta, ditanya bila berkaitan dengan harta ni, ditanya dari mana dapat dan ke mana dibelanjakan. Dari mana kita dapat harta tu dan ke mana kita belanjakan duit-duit kita ni. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi sebut pasal harta manusia. Bila seorang sahabat baca surah At-Takatsur, bila seorang sahabat baca surah At-Takatsur, Nabi dengar sahabat dia baca surah At-Takatsur, Nabi ingat tentang dialog ahli neraka, kan? Dialog ahli neraka. Orang-orang dalam ahli neraka ni dia kata apa? Mali, harta aku. Sebab dulunya dia hidup kaya, tapi bila dia dah mati, harta dia tak boleh bawa sikit pun. Dia mengeluh, dia kata mali, hartaku. Kemudian Allah Ta'ala jawab pada dia, harta kamu ada 3 sahaja. Harta kamu ada 3. Yang pertama ialah apa yang kamu makan kemudian menjadi najis. Apa yang kita makan, kita muntahkan, tu maksudnya bukan kita punya lah tu. Apa yang kita makan. Yang pertama, harta kita ialah apa yang kita makan. Yang kita suap, itu harta kita. Tadi ayam drumstick ke ayam tight, itu harta kita. Beli ayam banyak-banyak tapi yang makan nasi je. Ayam semua tak dapat telan. Harta kita masa tu ialah nasi je. Yang kedua, pakaian yang kita pakai kemudian lusuh. Kalau tuan-tuan ada pakaian yang tak pakai, itu bukan harta tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan pakai pakaian tu, tuan-tuan manfaatkan sungguh-sungguh sampai lusuh, sampai koyak rabak, kan? Jangan koyak rabak pakai lagi, kan? Maksudnya pakai tu sampai bermanfaat betul. Itu harta tuan-tuan. Yang kita simpan tu bukan harta. Dia tidak memberi manfaat pada kita. Harta ni yang memberi manfaat. Yang kita pakai sekarang ni, yang kita pakai pergi masjid, ni dia bagi manfaat. Pakaian ni dia boleh jawab, ya Allah, ni orang ni dulu masih hidup, dia pakai aku untuk pergi ke masjid. Dia boleh jawab. Tapi kalau kita simpan kat rumah, dia tak boleh jawab untuk kita, dan dia menjadi beban kepada kita. Dia tidak menjadi harta. Yang ketiga, harta ialah apa yang dibelanjakan. Ini je hartanya. Orang tu dia kata mali, harta dia banyak, tapi banyak mana harta dia? Banyak kat dalam bank. Ni digitnya tak boleh nak kira. Kan? Saya pernah juga tengok orang yang ada akaun dia, kita kalau masuk 10 berubah akaun, dia masuk 10 tak berubah. Masuk 1000 akaun dia tak berubah, 10,000 pun tak berubah. Dia kena masuk 1 juta baru berubah akaun. Kalau macam kita masuk gaji kan, dah masuk ke belum, dia tak perasan sebab besar sangat angkanya kan. Kalau angka kecil dia perasan. Macam akaun saya masuk 10 perasan, ada tambah 10. Jadi kalau akaun yang besar-besar kan, macam tuan-tuan punya akaun masuk 10, dah masuk ke belum, tak perasan pun. Kan, sebab besar sangat angka dia. Itu bukan harta, itu simpanan dunia. Harta yang mana? Harta yang dibelanjakan, yang tuan-tuan beli balik, nanti tuan-tuan belanja anak-anak, bagi makan, itu harta. Yang tuan-tuan beli pakaian, bagi dekat suami isteri, bagi kat suami, bagi dekat isteri, bagi kat anak, itu harta. Yang lepas ni tuan-tuan isi minyak, itu jadi harta. Yang lepas ni tuan-tuan belanja saya makan, itu jadi harta. Yang lepas ni tuan-tuan masuk ke dalam tabung, itu jadi harta. Tapi yang tuan-tuan simpan, belum lagi. Yang tuan-tuan simpan tu belum harta. Jadi Allah Ta'ala tempelak dia, kamu dapat duit banyak-banyak, berapa banyak yang kamu belanjakan, itu je sebenarnya harta kamu. Yang dulu-dulu kamu simpan rumah, lepas tu tak guna, rumah beli banyak-banyak, lepas tu tak duduk. Banyak ni rumah banyak-banyak tak duduk, kan? Patutnya sewakan ataupun infak, ataupun buatlah macam mana pun, yang penting dia bermanfaat. Kalau rumah tu tidak dimanfaatkan, dia tidak jadi harta bagi kita nanti. Dimanfaatkan untuk tujuan dunia, untuk tujuan apa pun, yang penting dimanfaatkan. Kereta tersadai je, itu tak jadi harta.
Lain kalau kereta tu dah mereput disebabkan kita manfaatkan sungguh-sungguh, itu tak apa. Maksudnya dia pernah dimanfaatkan. Tapi kalau dah mereput macam tu, itu tak jadi harta. Kita kena manfaatkan. Macam tuan-tuan guru pun selalu sebut pasal pakaian yang berlebih, kita kena bagi pada orang yang dah tak muat kan. Saya banyak baju dah tak muat, makin kecil bajunya. Kan saya biasa je tapi baju tu makin kecil. Jadi kena bagi pada orang. Memanglah azam tu kalau boleh nak pakai balik. Tapi nak sampai boleh pakai balik tu susah. Jadi baik kita bagi pada orang. Yang keempat tuan-tuan, soalan tadi pasal harta, dari mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Dan harta yang sebenarnya dibelanjakan itulah sebenarnya harta kita. Yang akan dipersoalkan bukan saja ke mana kita belanjakan, yang akan dipersoalkan juga ialah dari mana kita dapat. Bagaimana kita dapat duit tu. Setiap sennya, setiap harta yang kita dapat tu akan dipersoalkan. Dan yang keempat, soalan yang akan ditanya ialah wa an jismihi fi ma ablah, tentang jasad dia, ke mana telah dia hancurkan. Ablah, hancurkan, maksudnya dulu kita ni kan, so kita kena tengok tangan kita yang kuat ni ke mana kita dah gunakan, mata kita yang terang ni ke mana kita telah gunakan. Mata yang terang kita guna untuk belajar, untuk tengok alam ini. Mulut kita yang bercakap elok ni, sementara mulut boleh bercakap elok ni, kita cakap yang elok. Jangan sampai nanti mulut dah tak boleh nak bercakap, dah tak tahu dah macam mana nak cakap. Masa tu kita menyesal. Dulu banyak benda yang kita tak sempat nak cakap, ataupun dulu banyak benda yang kita cakap tu benda yang bukan-bukan. Jadi sementara mulut ni masih boleh menuturkan perkataan yang elok-elok, kita tuturkan perkataan yang elok-elok. Kan? Gunakan mulut kita ni sebagai jariah kita, sebagai pembantu penyelamat kita di akhirat. Cakap elok-elok. Macam mana cakap elok-elok? Pertama, menasihati, memberi nasihat, mengajar, dan memuji, berterima kasih. Kita jumpa orang kan, Nabi kata setiap hari seorang tu kena bersedekah. Engkau membantu orang menaik tunggangannya adalah sedekah. Engkau membuang halangan di jalan adalah sedekah. Kata-kata yang baik juga adalah sedekah. Macam mana kata-kata yang baik? Jumpa saya cakap, "Ustaz handsome hari ni." Itu kata-kata yang baik. Dan jumpa saya, "Ustaz, kenapa nampak macam..." Kan? Itu kata-kata yang tak baik. Macam kita jumpa kawan kita kan, soalan yang selalu orang tak suka dengar. Kan? Jangan kita tanya, jangan kita cakap perkataan yang menyebabkan dia akan rasa suka. Cakap perkataan yang menyebabkan dia akan seronok dengan kita. Jadi kata-kata yang baik juga adalah sedekah. Mulut kita kena gunakan untuk cakap yang baik. Memang ada orang, saya sendiri ada orang yang saya tak nak jumpa, sebab kalau jumpa dia cakap yang tak baik je kan. Dia jadi stres. Aduh, makan dalam. Kan? Padahal makan dalam tu tanda hati tak sihat. Orang yang suka makan dalam ni, hati dia tak sihat. Orang cakap sikit je dia punya murung tu. Orang cakap sepatah je. Contoh orang cakap, gemuk kan. Dia murung 2-3 malam. Aduh, gemuknya aku. Aduh. Kan? Itu tanda hati dia tak sihat. Orang yang hati dia sihat, orang cakap gemuk dia buat tak tahu. Memang banyak makan. Kan? Orang yang hati dia sihat, pujian dan cacian tu hanya getaran udara je. Orang yang hati dia sihat, pujian dan cacian tu ibarat getaran udara je, tak singgah ke hati dia. Dia buat tak tahu je. Orang puji pun dia macam tu, orang marah pun dia macam tu. Orang puji pun dia buat baik, orang marah pun dia buat baik. Itu orang hati dia sihat. Tapi orang yang hati tak sihat, bila dia buat baik orang puji dia melambung. Kan, hati dia tak sihat. Kalau orang marah dia frust, dia lari dan sebagainya. Ini orang hati yang tak sihat. Na'udzubillah. Jadi kita kena gunakan perkataan kita ni untuk cakap yang elok-elok. Cakap yang elok-elok. Sebab bila kita cakap elok-elok tu jadi sedekah. Tuan-tuan cakap yang elok-elok kan, mantap kan, bagus kan, terbaik kan. Kita puji kawan-kawan kita, jumpa orang kita cakap yang baik-baik, itu adalah sedekah. Dan kita guna semua apa yang ada pada kita. Satu part lagi tuan-tuan, yang bila sebut pasal hadis ni tentang jasad kita, ke mana kita hancurkan. Kalau hari ni mungkin kan
ada jasad-jasad kita yang dah tak seperti dulu. Kita ingatlah dulu. Mungkin sekarang kita dah tak boleh nak nampak, tapi dulu kita pernah terang matanya. Jangan kita kenang yang kita tak dapat ni, tapi kita kenang dulu-dulu kita pernah dapat nikmat yang Allah Ta'ala bagi banyak. Mungkin sekarang kaki kita dah tak boleh nak jalan elok, tapi dulu pernah berlari, kan? Dulu pernah melompat, dulu pernah buat macam-macam. Yang sekarang ni sebab Allah Ta'ala tarik sikit. Memang begitu sifat manusia ni. Mula-mula Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan kita ni daripada du'fin, daripada lemah kepada kuat. Kemudian Allah Ta'ala jadikan balik kepada lemah, dan kemudiannya hancur. Lemah dan tua. Maksudnya kita ni daripada keadaan lemah, kita jadi kuat, kemudian kita lemah, dan kita akan terus hancur, kan? Daripada kita kecil, masa kita baby, apa pun tak boleh buat. Makin lama makin boleh genggam, kan? Umur 6 bulan tu dah boleh mengiring, dah boleh merangkak, dah boleh nampak, dah boleh mengekek, kan? Dah boleh berjalan, dah boleh bertatih, dah boleh melompat, kan? Umur setahun lompat tak bergerak, umur setahun. Tapi umur 2 tahun dah boleh melompat betul lah. Umur setahun dia melompat macam tak melompat, kan? Lama-lama jadi dah boleh berlari, dah boleh lompat tinggi, lompat jauh, apa benda buat semua boleh. Lama-lama nanti balik pada keadaan dah tak boleh, dah tak larat dah. Dah tak boleh nak lompat, dah tak boleh nak lari, dah tak boleh nak berjalan, dah tak boleh nak berdiri, dah tak boleh nak apa pun dah tak boleh dah. Tinggal masa je, boleh baring je. Makan pun orang suar, kena makan pun dah tak boleh dah. Saya pernah jumpa orang yang ada penyakit cerebellum. Cerebellum ni masalah dekat otak dia ni. Otak dia, perkembangan otak dia tak baik lah, kan. Orang yang mengidap penyakit cerebellum ni, dia punya tindakan refleks dia makin lama makin teruk. Umur 20 tahun dah tak boleh berdiri. Saya pernah jumpa pesakit ni secara berdepan. Sebelum tu saya tengok cerita Jepun je, One Liter of Tears. Dia cerita pasal kisah benar orang yang perempuan ni dia mengidap penyakit cerebellum ni. Masa sebelum tu saya tengok dalam cerita je, tapi satu hari tu saya pergi kat tempat rumah OKU, ada seorang ni dia naik kursi roda. Dia cakap kat saya, Farid, saya ni dulu boleh berlari tau, tapi sekarang saya dah tak boleh berlari dah. Sekarang saya boleh duduk je. Lama-lama nanti saya boleh baring je. Lama-lama nanti saya dah tak boleh buat apa-apa dah. Dia cakap macam tu. Perkembangan otak dia makin lama makin kecil, makin lama makin kecil. Biasanya orang yang mengidap penyakit cerebellum ni dia akan mati, dia akan meninggal disebabkan apa? Disebabkan jantung dia ataupun disebabkan oleh tercekik. Sebab otot dia ni tak boleh berfungsi. Otot yang menelan makanan tu tak boleh nak berfungsi. Ni. Maksudnya jasad dia makin lama makin kecut, ataupun makin lama makin tak boleh berfungsi walaupun masih muda. Kita pun demikian juga halnya. Allah Ta'ala pernah bagi kita hebat, dan akan datang nanti sementara tubuh kita ni kita boleh gunakan, kita kena manfaatkan sebaik mungkin. Hadis yang kedua, siapa teman setia? An Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih. Bila muttafaqun alaih ni maksudnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau hadis riwayat Bukhari dan Muslim ni maksudnya hadis sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 macam yang akan menghantarkan jenazah ke perkuburannya, iaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal menyertainya. Keluarga dan harta akan kembali sedangkan amal akan tetap setia bersamanya. Keterangan inilah kesudahan bagi persahabatan kita kepada ketiga-tiga golongan ini. Isteri yang kita cintai dan anak-anak yang kita sayangi dan juga kaum keluarga. Mereka hanya dapat menghantarkan kita sampai ke tanah perkuburan dan hanya dapat mengucapkan selamat tinggal kepada kita ketika melihat badan kita terbujur sejuk di liang kubur. Tiada seorang pun yang bersedia untuk menjadi teman kita di kesunyian kubur.
mereka akan balik setelah menimbuni tanah ke atas liang kubur kita. Begitu pula harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang dan memeras keringat, bahkan terkadang dengan mempertaruhkan nyawa, semuanya akan kita tinggalkan untuk ahli waris. Mereka lah yang akan mempusakai dan akan menikmatinya, sedangkan kita yang akan ditanya dari mana harta itu diperoleh dan ke mana kita membelanjakannya. Orang yang pintar adalah orang yang mempunyai rancangan bagi wawasan akhiratnya dan bersedia menghadapi kematian sebelum tiba saatnya. Tetapi orang yang terpedaya ialah orang yang banyak berangan-angan, sibuk mengejar harta dunia dan menimbun harta. Maka apabila datang saat kematian, barulah ia menyadari diri dan barulah hendak berazam untuk berbuat kebajikan. Namun pada waktu itu sudah tidak berguna lagi penyesalan. Oleh kerana itu, perbanyaklah berbuat kebajikan, tingkatkanlah ketakwaan, buatlah bekal akhirat sedaya upaya yang ada, rajin bersedekah dan sering menyumbang untuk membuat bekal bagi perjalanan negeri akhirat yang sangat jauh itu. Ini pun cantik tuan-tuan. Cerita tentang Nabi sebut ada 3 perkara yang akan ikut kita ke kubur, tapi 2 akan balik. Tak ada yang stay. Habis dia stay pun sampai malam je. Memang ada orang yang baik hebat ni, di keluarga dia stay dekat kubur. Saya dulu kecil-kecil ada buat gili-gili, pergi kat kubur baca. Yang stay malam tu hebat. Biasanya siang ada kan. Kalau malam tu dia baca kat rumah je. Itu pun mujur baca. Ada yang tak baca pun ada kan. Jadi yang akan hantar kita ni harta kita, anak isteri kita dan amalan kita. Tapi yang akan stay hanya amalan kita. Harta kita pun akan tinggalkan kita, dan semua ahli keluarga kita pun akan kita tinggalkan. Yang disebutkan kat sini, harta yang kita kumpulkan dengan membanting tulang dan memeras keringat. Macam kita sebut kan sebelum ni, selalu kita sembang, selalu kita bincangkan. Ada orang yang dia kerja berapa tahun untuk buat rumah. Dia dapatlah buat rumah, lepas dia pencen dia dapat buat rumah. Berapa lama dia duduk kat rumah tu? Setahun. Lepas tu dia pindah. Pindah mana? Pindah dalam kubur, duduk seorang-seorang. Dia buat rumah besar-besar. Masa dia kerja, sepanjang kerja dia habiskan untuk buat rumah. Orang ni tuan-tuan rugi. Macam tadi kita baca, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Maksudnya apa saja yang kita usahakan hari ini, sama ada kita duduk ataupun kita berusaha, apa-apa yang kita sedang lakukan ketika ni, kita akan berada dalam kerugian kecuali kita berada dalam 4 golongan ni tadi. Maksudnya tak kira lah orang tu kaya ke tak kaya ke, orang tu tua ke muda ke, orang tu handsome ke tak handsome ke, orang tu pandai ke tak pandai ke, orang tu macam mana pun keadaan dia akan berada dalam kerugian kecuali apabila dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia melakukan amal soleh. Amal soleh ni tuan-tuan guru, Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat almarhum, dia sebut amal soleh ni apa? Semua kerja. Sebab tu orang Islam kalau dia faham betul-betul Islam, dia akan nampak dunia ni berada dalam genggaman dia. Sebab dia boleh buat semuanya. Semuanya akan jadi manfaat bagi dia. Tak betul kalau kita kata ni banting tulang, kamu nak buat apa ni, pergi kerja ni, ini dunia semua ni, duduk rumah berzikir. Baik kita duduk rumah berzikir, tak payah buat kerja-kerja ni kan. Itu tak betul. Carilah dunia ni sebanyak mana pun yang kita mahu untuk jadi bekal ke akhirat. Dan setiap amalan kita itu, apabila kita beriman dan kita buat amalan soleh ni apa? Semua yang wajib yang kita lakukan, semua yang sunat kita lakukan, semua yang harus kita lakukan, semua yang makruh kita tinggalkan, semua yang haram kita tinggalkan, itu jadi amal soleh. Meninggalkan judi jadi amal soleh. Sebab meninggalkan judi itu wajib. Judi kan haram, jadi meninggalkannya wajib. Bila kita bertarung dengan meninggalkan judi ni, kalau misalnya sebelum ni kita suka berjudi, tiba-tiba kita nak meninggalkan judi itu jadi amal soleh. Sebelum ni kita suka buang masa, hari ni kita nak cuba untuk tak nak buang masa, itu jadi amal soleh. Sebelum ni kita suka tangguh-tangguh,
Sekarang kita tak nak tangguh, kita buat betul-betul. Sebelum ni kita biasa-biasa je, lantaklah apa nak jadi. Tapi kita buat luar biasa. Kita buat yang terbaik, kita berikan yang terbaik. Kita usaha lebih daripada apa yang patutnya. Itu akan jadi amal soleh. Kita tak duduk diam. Bila kita tak duduk diam, kita buat apa yang kita sepatutnya buat, itu akan jadi amal soleh. Melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat, melaksanakan yang harus, meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang haram, semuanya jadi amal soleh. Maksudnya kita berjalan akan jadi amal soleh. Kita bercakap jadi amal soleh. Kita transfer duit dalam bank jadi amal soleh. Kalau yang main saham yang Islamik jadi amal soleh. Yang kumpul harta jadi amal soleh. Apa saja yang dia buat, asalkan memenuhi yang tadi tu, dia akan jadi amal soleh. Dia akan jadi amal soleh. Jadi orang yang beriman, kalau kita tak nak berada dalam kerugian, pertama kita kena beriman, yang kedua kita kena buat amal soleh, dan berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan kesabaran. Berpesan-pesan ni kena sentiasa buat, kan? Macam tuan-tuan hadir pada malam ni, alhamdulillah, hebat. Orang yang hadir ke majlis ilmu ni hebat. Bukan senang nak dapat orang yang konsisten duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita ni kekuatan untuk terus berada dalam majlis ilmu. Tapi puannya tadi, kalau kita tak nak segala apa yang kita usahakan ni jadi perkara yang sia-sia, maka kita kena jadikan semua yang kita buat ni sebagai amalan. Kalau tidak, rugi je kita keluar rumah pagi-pagi. Kalau tidak, rugi kita pergi pasar pagi-pagi. Kalau tidak, rugi lepas ni kita nak pergi mana? Lepas ni tuan-tuan nak pergi. Kalau tidak, rugi tuan-tuan balik rumah tengok TV, kan? Kalau tengok yang makruh, kena tinggal. Kalau tengok yang haram, kena tutup. Kalau tutup yang haram tu jadi amal soleh. Bila-bila tuan-tuan teringat, tak biasa kan? Tak biasa tengok orang buka aurat dalam TV tu, rasa macam biasa je. Tapi sebenarnya kita membiarkan orang yang tidak menutup aurat masuk dalam rumah kita. Susahnya. Sebab tu TV ni susah kalau ada. Lagi bagus kalau tak ada TV. Kalau ada TV susah. Nak biarkan orang yang buka aurat duduk dalam rumah kita, lepas tu buat benda yang tak senonoh pula tu. Semua adegan-adegan yang tak baik semua ada dalam TV tu, kan? Bila kita tutup TV tu, dia jadi amal soleh. Apa tukar siaran lain, tengok TV Al-Hijrah je kan? Tengok TV 9 je ke, tu jadi amal soleh. Tuan-tuan tukar channel, dia jadi amal soleh. Kalau tuan-tuan biar, tuan-tuan rugi. TV tu tak bagi manfaat. Tapi kalau dengan TV tu ingatkan tuan-tuan dengan surga dan neraka, dengan TV tu ingat buatkan tuan-tuan dekat dengan Allah, TV tu akan jadi manfaat. Nak jadikan seluruh kehidupan kita ni menjadi amal, menjadi bekal, menjadi manfaat pada kita, dia mesti dengan iman, mesti dengan kita percaya pada Allah, dan mesti ada ilmu, kan? Mesti dengan ilmu, supaya kita tahu yang mana yang baik dan yang mana yang tidak baik. Jadi hadis yang ketiga, seringan-ringan siksaan di neraka. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli nar 'adzaban yaumil qiyamah la rajulun yud'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuh ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaba. Daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seorang yang akan diletakkan di bawah tapak kakinya dua buah bara api neraka, sehingga mendidih dari sebab panas kedua bara api tersebut otak yang ada di kepalanya. Dia menyangka bahawa tidak ada orang lain yang lebih dahsyat siksaan daripadanya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Cuba kita bayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka. Dengan bahang kedua bara api yang diletakkan di bawah tapak kaki sudah boleh mendidihkan otak yang ada di atas kepala. Maka betapa pula kalau siksaan yang lebih berat lagi. Rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panasnya boleh mendidihkan otak yang ada di kepala. Kita sudah pasti akan menjerit kepanasan dan kita tidak akan mampu menahannya, walaupun hanya dalam masa sehari ataupun seminggu sahaja. Cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dan dari saat ke saat hanya bertambah panas, di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang.
Tuan-tuan, ni hadis yang ketiga yang boleh bagi manfaat kepada hati kita ni, menawarkan hati kita ni, iaitu sesaan yang paling ringan di neraka ialah apabila seorang tu diletakkan di bawah kakinya bara api sehingga mendidih kepalanya. Tuan-tuan, berapa lama dia duduk dalam keadaan tu? Juta tahun. Juta tahun, tuan-tuan. Pernah tak kita masak lemang? Berapa lama kita masak lemang sehari? Itu pun dah kaban teben ni buat. Baru sehari masak lemang berhadapan dengan bara, itu pun tak menggelegak, cuma berpeluh je. Cuba bayangkan keadaan siksaan yang paling ringan ialah diletakkan bara di kaki sehingga menggelegak otak di kepala, dan dia menyangka tak ada orang yang lebih ringan siksaan daripada dia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya inilah seringan-ringan siksaan dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu, tuan-tuan, kita tak ada ruang untuk kita sibuk pasal benda-benda yang tak memberi manfaat pada kita. Sibuk pasal orang ataupun sibuk pasal benda-benda yang tak bagi manfaat. Kita kena berhenti daripada buat benda-benda yang tidak manfaat. Kita kena cuba ubah diri kita, hidup kita ni kepada kehidupan yang lebih bermanfaat. Sebab tambah kita duduk kat dalam dunia akhir zaman ni, sangat sedikit orang yang masuk ke dalam syurga, ramai yang masuk ke dalam neraka. Disebut dalam surah Al-Waqiah, kan? Sangat sedikit orang yang masuk ke dalam syurga daripada kalangan orang akhir zaman ni. Nabi sebut orang-orang yang berada di akhir zaman, paginya beriman, petangnya kufur. Malamnya beriman, paginya kufur. Maksudnya pagi dia ingat, petang dia lupa. Pagi dia baik, petang dia tak baik dah. Kita berada zaman tu, tuan-tuan. Iman dan kufur ni sangat susah nak dibezakan. Sebab tu bila kita dengar hadis ni, kita kena cuba sedaya upaya kita tutup sebarang ruang-ruang yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Buat benda yang baik-baik je, jangan buat benda yang tak baik. Fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik je, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri saya dan kita semua. Tiga hadis berkaitan dengan penawar bagi hati, tentang soalan, tentang mengiringi kita ke kubur, dan tentang seringan-ringan azab di neraka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada